Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk malam ni cikgu akan ajak untuk malam ni cikgu akan ajak tajuk matriks. Semua dah ambil kan untuk kertas latihan untuk tajuk matriks. Tajuk matriks ni, kalau format yang sebelum ni, matriks ni dia akan ada dua bahagian soalan, soalan A dan soalan B. Untuk soalan A, biasanya dia akan tanya tentang matrik songsang. Kita fokus bahagian A dulu. Apa itu matrik songsang? Matrik songsang ialah matrik, bila dia kata matrik songsang, awak terus buat 1 per. 1 per. Cikgu kena tengok juga contoh soalan ni. Contoh soalan matrik. Sorry. Cari ratah-ratah ni. Dah cari memang lah. Dah cari tapi tak jumpa. Okeylah. Buat sendiri dah contoh. Katalah matrik songsang contohnya 3, 4, negatif 5, 2. Dia bagi matrik A ialah 3, 4, negatif 5, 2. Dia suruh cari matrik songsang. Matrik songsang ni maksudnya A tolak 1 dah. Jadi matrik songsang, bila dia kata terus suruh cari matrik songsang, terus awak buat 1 per. Dia mesti mula dengan 1 per. 1 per, lepas tu kena darab silang. Allah tebal pula dah. 1 per darab silang. Yang ni maksudnya 3 darab 2 tolak 4 darab negatif 5. Ni 4, ni negatif 5, ni 2 . Kemudian kurungan. Yang ini tukar tempat. 2 ni atas, 3 turun bawah. Yang ini tukar positif negatif. 4 jadi negatif 4, negatif 5 jadi positif 5. Kemudian awak selesaikanlah kat bawah tu. 1 per, itu berapa? 3 darab 2, 6. Tolak 4 darab 5, 20. Tambah kan. Jadi kalau ni awak pakai kalkulator je. Awak pakai yang ni, awak pakai kalkulator. Kira awak akan dapat jawapan dia 26. 1 per 26. 2 negatif 4, 5, 3. Dah. Ini jawapan dia. Maknanya katalah dia bagi matrik soalan A. Soalan A dia bagi matrik 5, 2, 7, negatif 7, 4 misalnya. Dia kata cari matrik songsang contohnya. So apa awak perlu buat? Bila kat jawapan dia, awak just tulis jawapan. Jawapan dia awak tak payah tulis panjang-panjang. Awak buat je 1 per 5 darab 4 tolak 2 darab negatif 7. Kurungan, tukar tempat. 5 naik atas, 4 turun bawah. 5 naik atas, 4 naik atas, 5 turun bawah. 2 jadi negatif 2, negatif 7 dari 7. So dapat apa? 1 per, yang mana? Yang ini awak kena pakai kalkulator. Kira 5 kali 4, 20. Tolak jadi tambah 20 tambah 14 jadi 1 per 34.
kurungan, tulis mula 4, negatif 2, 7, 5. Dah dapat jawapan. Okey, itu adalah matrik songsang. Kemudian dia akan tanya lagi. Soalan A juga kadang-kadang dia tanya, soalan A juga dia tanya, cari nilai X jika matrik, contohnya dia bagi 4X 6 2. Okey, dia tidak okey, tulis bawah lah tidak ni senang. Okey. Tidak mempunyai songsangan. Penting dia kata kalau tidak mempunyai songsangan. Kalau tidak mempunyai songsangan maksudnya apa? Jawapan dia. Jawapan kalau tidak mempunyai songsangan, awak tahu dah. Tidak mempunyai songsangan maksudnya AD tolak BC sama dengan kosong. AD tu yang mana? A. Ini ialah A, yang ni B, ni C, ni D. Darab silang. Maksudnya 4 darab X. Okey, 4 darab X ni. 4 darab X ni. Okey. Tolak dengan BC. BC yang mana? Yang ni. 6 darab 2. Tolak 6 darab 2 sama dengan kosong. Bila kata tidak mempunyai songsangan, maksudnya dia AD tolak BC ni darab silang ni sama dengan kosong. So, awak kira lah 4 darab X apa? 4X. Tolak 6 darab 2 apa? 12 sama dengan kosong. 4X sama dengan negatif 12. Pergi sebelah dia akan jadi positif. So, 4X sama dengan 12. X sama dengan apa? 4. Pergi sebelah dia akan jadi bahagi. Kan? So, sama dengan 12 bahagi 4. Jadi, X dapat 3. Ingat dia akan tanya salah satu. Sama ada dia suruh cari matrik songsang. Dia suruh cari matrik songsang. Ataupun dia suruh cari, dia akan bagi tidak punya songsangan, suruh cari nilai. Okey, itu untuk soalan A. Untuk soalan B. Okey, dia bagi persamaan serentak. Dia bagi persamaan serentak. Kemudian dia suruh cari X dan Y guna kaedah matriks. Itu untuk soalan B. Okey, kita tengok contoh. Contoh untuk soalan B. Okey, contohnya yang ni. Okey, soalan B tulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Okey. So, mula-mula awak kena kurungan pertama. Kurungan pertama awak kena ambil nombor dulu. Kalau kat sini ni maksudnya 2 kan? Ni 2. Yang ni apa? Kalau tak ada nombor maksudnya apa? Negatif 1 kan? So, negatif tu yang dia punya, jangan lupa. Yang ni apa? Negatif 3. Yang ni apa? Yang ni ialah 4. Sini ialah negatif 7. Ni ialah 13. Jadi kurungan pertama, yang ini adalah kurungan pertama. Kurungan pertama ambil nombor saja. So, awak tulis nombor saja. Kurungan pertama apa? 2, negatif 1, negatif 3, 4. Kurungan kedua kena masuk apa? Masuk XY. XY yang mana? Inilah. XY yang mana? Inilah XY dah. Ada X, ada Y. Kalau dia kata ada M, ada N, awak kena letak MN lah. Ni XY, kena letak XY lah. Kalau dia kata HK ke, AB ke, awak kena tengok betul-betul lah persamaan benda apa. Ini ialah XY. So, XY. Okey, sama dengan berapa? Dengan nombor ni lah. Negatif 7,
13. Okey. Okey, so tujuan kita nak buat apa sekarang ni? Dia suruh cari hitung nilai X dan nilai Y. So, carilah XY. XY sama dengan. Ingat sama dengan ni, dia penting sama dengan ni penting. Okey, sama dengan ni. Ni ialah penting. Sama dengan satu baris ada satu saja sama dengan. Dan sama dengan sentiasa selepas XY. Awak tengok. 2, negatif 1, negatif 3, 4, XY sama dengan. Nampak tak? Dia lepas XY kan? Kemudian baris bawah XY sama dengan. Ingat, sama dengan tu sentiasa selepas XY. XY sama dengan apa? Okey, mula dengan 1 per. Yang ni semua cikgu dah ajak dah. Okey, kemudian darab silang. Darab silang yang mana? Yang ni darab silang. Yang ni dengan yang ni darab silang. Okey, apa darab silang dia? 2 darab 4. Kemudian tolak. Dia sentiasa tolak. Jangan tambah. Tolak. Okey, tolak berapa? Negatif 1 darab negatif 3. Okey, kemudian kurungan besar. Kurungan besar yang mana? Okey, mula-mula yang ni awak kena tukar tempat. Tukar tempat. Tukar tempat maksudnya apa? 4 naik atas, 2 turun bawah. Okey. Kemudian yang ini pula. Yang ni kena buat apa? Yang ini. Yang ni kita tukar positif negatif dia. Tukar positif negatif. So kalau negatif 1 jadi apa? Negatif 1 dia akan jadi 1. Kalau negatif 3 dia akan jadi apa? Negatif 3 dia akan jadi 3. Okey, so apa lagi yang kita tak isi? Yang ni XY kita dah isi sama dengan atas kan. Ini dah kita dah isi. Yang ni pula yang kita tukar tempat kita dah isi. So satu lagi kurungan yang kita tak isi ialah negatif 7, negatif 13. Okey, satu lagi kurungan kat belakang. Kurungan kat belakang negatif 7, negatif 13. Sorry. 13. Negatif 7, 13. Okey. Okey, so sekarang ni ingat nampak tak? Satu baris ada satu saya sama dengan. Sini ada satu. Baris pertama ni ada satu sama dengan. Baris sini pun ada satu sama dengan. Kemudian kita tulis apa lagi? Kita nak cari apa? Kita nak cari X, XY lagi. Cari XY lagi. Lepas XY ada apa? Ada apa lepas XY? XY, lepas XY. Ingat, lepas XY mesti ada sama dengan. Hak ni kita cari nilai. Macam mana nak cari nilai ni? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Macam mana nak buat? Tekan mod. Nampak EQN kan? EQN 1 kan? So tekan 1. Unknown maksud kita nak cari. Unknown dah berapa? X dengan Y saja kan? So unknown dia 2. Okay, kita masuk ikut baris Kita masuk ikut baris ni. Ini ialah baris pertama. Ini ialah baris kedua. Jangan tengok yang bawah ni. Tengok yang ni. Yang awal-awal. Yang ni. Tengok persamaan yang ni. Jangan tengok yang sebelah bawah. Okey, tengok yang sebelah atas. Okey. So, masukkan. A dia berapa? Mula-mula A dia ialah 2. Tekan sama dengan. Lepas tu, negatif 1. Tekan sama dengan. Lepas tu, negatif. Tengok nombor je lah. Negatif 7. Tekan sama dengan. Lepas tu, baris kedua apa? Yang nombor pertama apa? Negatif 3. Tekan sama dengan. Kemudian 4. Tekan sama dengan. Kemudian apa? 13. Tekan sama dengan. So, dapat tak yang pertama? X ialah negatif 3. Yang kedua apa? Tekan sama dengan lagi dapat. Y ialah 1. So, jawapan dia apa? Negatif 3 dan 1. So, dah dapat dah jawapan. Jawapan dia apa? X sama dengan negatif 3. Y sama dengan 1. Okey. Faham? Okey. So, kalau awak tengok kat sini. Ini adalah contoh soalan matriks. Nampak tak? Soalan A. Dia kata, cari nilai M jika R tidak mempunyai songsangan. Tu dia tanya dah. Tidak punya songsangan. Ingat tak balik yang cikgu cakap tidak punya songsangan yang mana? Ingat tak? Ni tidak mempunyai songsangan. Kalau tidak mempunyai songsangan apa? Maksudnya AD tolak BC. AD tolak BC sama dengan 0.
kosong. Okey, so kalau tidak punya songsangan maksudnya apa? Darab silang ni. Darab silang ni, darab silang ni sama dengan kosong. Apa dia darab silang dia? Okey, 4 darab M. Okey, tolak dengan negatif 6 darab 2 sama dengan kosong. Kan? So, 4 darab M apa? 4 M. Tolak negatif 6 darab 2 apa? Negatif 12 sama dengan kosong. Tolak-tolak jadi apa? Tambahkan 4M tambah 12 sama dengan kosong. Lepas tu kita nak cari M kan? So, 12 ni tak mau. Kita buang dia ke sebelah. Dia akan jadi apa? 4M sama dengan negatif 12. So, dah boleh jadi M dah. M sama dengan, kita nak buang, nak M, 4 ni kita tak mau, pergi sebelah, sini darab, pergi sebelah dia akan jadi bahagi. 12 bahagi 4. So, negatif. Jangan lupa, boleh biasa tu. Negatif 12 per 4. So, M dapat negatif 3. So, dapatlah jawapan. Ingat, kalau tidak mempunyai songsangan, maksudnya AD tolak BC darab silang. AD tolak BC sama dengan kosong. Kita tengok lagi satu contoh. Ni last ni pun sama juga. Yang ni ke? Kalau macam ni, soalan A dia. Soalan A, dia kata diberi bahawa matrik 1 per M negatif 3 ni. Okey, nampak tak 1001? Kalau awak nampak 1001, okey, 1001, maksudnya kalau awak nampak 1001 ni, maksudnya kita tahu dah soalan ni mesti nak suruh cari matrik songsang. Dia tak ada benda lain lah dia nak tanya. Dia nak cari matrik songsang lah kalau awak nampak 1001 ni. Okey, so apa yang awak perlu buat? Okey, awak tengok dalam sepanjang dalam matrik ni, dalam matrik dia soalan dia bagi ni kan. Okey, bukan yang ni tak termasuklah 1001 ni dalam matrik ni. Okey. Nampak tak yang mana semua satu kurungan yang semua nombor. Yang ni tak mau. Yang ni tak mau sebab ada apa? Ada N. So, yang ni tak mau. Kita nak yang semua nombor. Ini negatif 3, negatif 1, negatif 4, 2. Nampak tak dia semua nombor kan? So, kita ambil kurungan yang ada semua nombor. Nombor apa yang ada? Negatif 3, negatif 1, negatif 4, 2. So, apa yang kita kena buat? Kita songsangkan dia. Kita songsangkan dia. Macam mana kita songsangkan dia? Songsangkan dia senang lah. Cikgu cakap tadi. Kena 1 per apa? Darab silang. Negatif 3 darab 2. Okey, kemudian kena tolak. Ingat tolak. Tolak apa? Negatif 1 darab negatif 4. Betul tak? Kemudian kurungan, tukar tempat kan. 2 naik atas, negatif 3 turun bawah. Lepas tu negatif 1 jadi apa? 1, 4 jadi apa? Positif 4. Okey, so kita selesaikan dengan kalkulator hak bawah ni. Yang atas tetaplah 1 per. 1 per, jadi 3 darab 2 apa? Kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat shift mode 3. So, awak akan dapat apa? Negatif 3. Okey. Negatif 3 darab 2. Okey. Tolak. Naik kat bawah kan? Negatif 1 darab negatif 4. So, dapat berapa? Negatif 10. So, dapat 1 per negatif 10. Kurungan 2, 1, 4, negatif 3. Okey, so kita dapat. Tapi kita tak jawab soalan lagi. Kita tak jawab soalan. Soalan dia apa? Dia suruh cari nilai M dan nilai N. Nilai M dan nilai N. Okey, yang ini kita dah ambil. Ni kan matrik ni kita dah ambil. Kita dah songsangkan dia kan. So, yang tinggal apa? Yang tinggal ialah 1 per M dengan N 1, 4, negatif 3. So, kita bandingkan yang ni. Yang tinggal apa? 1 per M kurungan N
1, 4, negatif 3. Okey. So, kita bandingkan. M. M berapa? Sama dengan yang ni kan? M berapa? Jadi, kita akan dapat apa? M berapa? Dapatlah M sama dengan negatif 10. N pula berapa? N. N samalah dengan yang ni. Kan? Duduk tempat yang sama kan? N kita tengok tempat yang sama. N sama dengan 2. Okey. Faham? Okey. Kita tengok pula contoh soalan lain. Okey. Yang ini dia tak buat macam biasa. Dia tak buat macam soalan A, songsang ke, soalan B, soalan serentak. Dia terus tanya macam ni. Okey, so kita kena bina persamaan. Okey, contohnya Encik Lee membeli 3 tiket wayang dewasa dan 2 tiket wayang kanak-kanak dengan harga RM54. So, kita letak X ni ialah dewasa. Okey, Y ni ialah kanak-kanak. So, nampak tak? 3 apa? 3 dewasa. Dewasa ni apa? Dewasa ni ialah X. Okey, 3 kan? Okey, 2. 2 ni 2 kan? Kanak-kanak ni apa? Kanak-kanak. Kanak-kanak ni ialah Y. Berapa harga dia? RM54. So, 3X. Dia kata dia beli, dia kata ada, nampak tak perkataan dan? Dan ni dalam matematik, dan ni ialah tambah. Awak tak boleh buat, awak tak boleh tulis 3X 2Y 54. Tak boleh tulis macam tu. Dia mesti ada persamaan. Persamaan dia kena ada tambah tolak, dia kena ada sama dengan. Kalau dan ni maksudnya operasi dia ialah tambah. Encik Lee membeli 3 tiket wayang dewasa dan 2 tiket wayang kanak-kanak dengan harga apa? Harga dia ialah RM54. Kemudian, okey, tu ayat pertama. Kita dah dapat dah satu persamaan yang pertama. Kita tengok ayat yang kedua pula. Ayat yang kedua dia kata apa? Harga tiket dewasa adalah RM3 lebih mahal dari harga tiket kanak-kanak. So, dewasa ni, dia bila dia tolak kanak-kanak, dia dapat RM3. Maknanya kalau harga dewasa RM10, harga kanak-kanak RM7. Okey, so dewasa apa? Dewasa ialah X. Bila X ni dia tolak Y, dia lebih daripada Y berapa? RM3. So, kita dah dapat dah 2 persamaan. Bila dapat 2 persamaan, automatik kita dah boleh buat metrik. Apa metrik kita boleh buat? Okey, kurungan pertama masukkan apa? Kurungan pertama kita masukkan nombor 3, 2. Ni apa? X saja maksudnya apa? X saja kat ni ada 1. 1 ni apa? Y saja maksudnya dia ada 1. Dan kena ingat, negatif ni dia punya. So, awak kena tulis apa? Negatif 1. Okey, kurungan kedua masuk apa? Masukkan XY. XY sama dengan berapa? Sama dengan kurungan lagi 54, 3. Okey. So, baris kedua kita tujuan kita nak cari apa? Kita cari XY. So, baris kedua ialah XY. Ingat, lepas XY ada sama dengan. Sini pun sama kan? Lepas XY ada sama dengan. Okey, sini pun lepas XY ada sama dengan. Satu baris, satu saja sama dengan. XY sama dengan apa? Yang kedua ialah 1 per. 1 per apa? Darab silang ni. Darab silang ni. Darab silang dia berapa? 3 darab negatif 1 tolak. Ingat dia sentiasa tolak. Tolak kurungan kedua apa? 2 darab 1. Okey, kurungan besar. Okey, yang ini apa? Yang ini awak cuma tukar tempat. Negatif 1 naik atas, 3 turun bawah. Yang ini dia buat apa? Yang ini dia tak tukar tempat. Okey, dia duduk situ juga tapi dia tukar positif dengan negatif saja. So, 2 ni jadi apa 2 ni? 2 dia akan jadi negatif 2. 1 dia akan jadi apa? 1 dia akan jadi negatif 1. Nampak dah dia tak tukar tempat tapi dia tukar positif negatif. Yang ini pula dia tukar tempat. Dia tak tukar positif tapi dia tukar tempat. Itu beza dia.
Okey, dan satu lagi kurungan yang kita belum tulis apa? Kurungan yang kedua ialah 54, 3 itu. Okey, so nak cari XY. Macam nak cari XY? Dekat guna kalkulator. Macam mana guna kalkulator? Mod UKN 1, unknown 2. Masukkan daripada baris, sorry. Masukkan. Dah. Masukkan daripada baris yang awal tu. Mula nombor berapa? Nombor baris yang sini. Jangan tengok yang dah kita ubah-ubah ni. Tak mau. Kita tengok daripada baris yang awal. So apa? 3. B berapa? 2. Lepas tu apa? 54. Lepas tu 1. Negatif 1. Dan last sekali ialah 3. So dapat apa jawapan? X 12, Y 9. Itulah jawapannya. Sama dengan tadi apa? 12 dan 9. So kita dapat apa? X sama dengan 12, Y sama dengan 9. Tengok balik. Kita dah menjawab soalan tak? Soalan dia apa? Hitung harga dalam RM bagi skeping tiket Y yang dewasa dan skeping tiket Y yang kanak-kanak. Dia tanya apa? Harga. So kita kena hafallah jawapan dia, harga. Kalau dia tanya nama, kita tanya nama kita. Nama awak siapa? Nama saya. Kita akan jawab, nama saya Iskandar. Takkan boleh tanya, nama awak siapa? Oh, saya duduk kampung Setajam. Tak boleh macam tu. Kita kena menjawab soalan. Kita tanya harga, kita kena hafallah harga. X ni ialah dewasa kan? Kita tulis harga dewasa. Harga dewasa apa? RM12. Kemudian Y ni kanak-kanak kan? So, harga kanak-kanak. Harga kanak-kanak apa? RM9. Kita kena tengok balik apa soalan dia. So, apa yang penting awak kena ingat ni, segala kurungan-kurungan ni. Kurungan-kurungan ni. Jangan tersilap walaupun satu pun. Sama dengan pun kena duduk tempat yang sama. Kurungan pun kena betul, jangan tertinggal. Awak tertinggal satu benda, awak akan hilang semua markah. Okey. So, kalau kita tengok lagi, berapa minit dah ni cikgu duduk bagi ceramah ni. Okey. Di mana pula? Okey. Kalau macam ni. Okey. Dia kata macam ni. Fatia bekerja berkilang perabot. Dia dibayar X sejam bagi waktu kerja biasa. Dan Y sejam bagi waktu kerja lebih masa. So, waktu kerja biasa apa? Sini kan? X. Waktu kerja lebih masa apa? Ialah Y. Y. Okey. Fatia dapat 297 dan 307 pada minggu pertama dan minggu kedua. So, maknanya minggu pertama dia dapat berapa? 297. Minggu kedua dia dapat berapa? 387. Nampak tak? Senang tak nak buat persamaan dia? Senang sebab yang ni X. Sini X. Sini ialah Y. Ini minggu kedua apa? Kerja biasa ialah X. Lebih masa ialah Y. So, kita gabungkanlah saja untuk soalan A. Dia tanya, tulis dua persamaan linear. So, macam mana tak tulis dua persamaan linear soalan A ni? Okey. So, ni 36X. 36X. Ingat dia mesti ada operasi dia, tambah ke tolak. Kalau dia kata beza, tolak. Ini dia kata jumlah ni untuk dapat harga dia, gaji dia 297. So, mestilah dia tambah kan? So, 36X tambah berapa? 5Y. Sama dengan berapa? 297. Minggu kedua, 45X tambah apa dia? 8Y. Sama dengan berapa? 387. Okey. So, dah dapat dah
dua persamaan. So, bolehlah buat B. B macam biasalah buat kaedah matrik, buat kurungan-kurungan tu lah. Yang penting awak kena dapat dulu ni. Yang ni yang penting ni. Awak kena dapat dua persamaan. Tak dapat dua persamaan ni, awak tak boleh jawab. Awak tak boleh nak jawab soalan B. Okey. Tengok. Okey, yang ni pula. Tak payahlah. Okey. Soalan yang ni pula. Sebuah gerai menjual dua jenis minuman, jus tebu dan air kelapa dalam dua kelas yang berbeza, biasa dan besar. Pada tu hari panas, jumlah minuman terjual juga dalam ajar di bawah. Okey. So, malah yang ni lagi senang. Dah nampak dah. Gelas biasa kita letak X, gelas besar kita letak Y. Biasa letak X, besar letak Y. Yang ni dia kita mestilah ada operasi kan. Jadi apa? 30X tambah 20Y sama dengan 140. Satu ibarat kedua apa? 50X tambah 40Y sama dengan 260. Jangan duk berhenti kat situ saja. Nampak cikgu buat kat sini. Macam biasalah buat kurungan. Kurungan pertama apa? 30, 20, 50, 40. Kurungan kedua apa? X, Y sama dengan apa? 140, 260. Buat sampai habis. Sampailah awak dapat X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Kemudian dia kata apa? Tengok baca soalan, hitung harga satu gelas biasa dan satu gelas besar. So, awak kena bagi tahulah. Harga gelas biasa berapa? Harga gelas besar berapa? Kena bagi tahu jawapan. Ya. So, awak kena selesaikan semua. Okey, soalan matrik ni senang sebenarnya untuk membantu awak untuk dapat markah. Senang untuk awak dapat markah. Jadi, tolonglah hafal macam mana nak buat kurungan-kurungan ni. Tolong hafal. Okey, cikgu tak nak awak duk kalih pimai kalih duk tengok apa, duk lupa kurungan macam mana. Sebab tu cikgu bagi soalan yang banyak supaya awak hafal kurungan tu. Jangan duk kalih-kalih. Kalau cikgu dalam kelas memang cikgu cubit-cubit tangan awak. Ni sebab cikgu tak ada anggap cikgu ada depan awak. Kalau awak kalih-kalih tengok soalan yang sebelum ni, duk kalih tengok macam mana kurungan-kurungan tu, awak bayangkan cikgu cubit awak tu. So jangan duk kalih-kalih. Hafal kurungan-kurungan tu. Hafal kat mana letak sama dengan ni. Sebab kalau awak boleh jawab soalan-soalan ni, awak akan dapat 6 markah. Okey, cikgu harap awak boleh jawab. Kalau mana yang ada masalah, cuba bincang dengan kawan-kawan. So, cuba berusaha untuk cari jawapan. Okey, setakat ini saja. Tolong selesaikan kerja yang cikgu bagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.